fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 26 hingga ayat 27. Hakikat uluhiyah dan kiwamah. Selepas itu, Allah mengajar Rasulullah SAW dan setiap mukmin supaya berdoa kepada Allah dan mengakui hakikat uluhiyah yang Maha Esa dan hakikat kiwamah, iaitu pentadbiran yang tunggal dalam kehidupan manusia dan dalam pengurusan alam buana. Keduanya merupakan gejala dari uluhiyah dan hakimiyah, iaitu kuasa kehakiman dan kepemerintahan Allah yang tiada sekutu dan tiada tandingan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Tuanku yang memiliki teraju kekuasaan, Engkaulah yang mengurniakan kekuasaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabutkan kekuasaan dari mereka yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang memuliakan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah terletaknya segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Ayat 26. Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Engkaulah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkaulah yang mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat 27. Ini adalah suatu seruan yang penuh khusyuk. Di dalam susunan katanya terdapat nada doa, dan dalam bayangan maknanya terdapat jiwa dan intisari memohon, dan di dalam tudingannya kepada kitab alam buana yang terbuka merangsangkan perasaan manusia dengan halus dan lemah lembut. Nah, seterusnya di dalam pengumpulan di antara pengurusan Allah dan pengendaliannya terhadap urusan manusia dan urusan alam buana, terdapat isyarat kepada hakikat yang agung, iaitu hakikat uluhiyah dan kiwamah, iaitu pentadbiran yang Maha Esa terhadap alam buana dan manusia, dan hakikat bahawa urusan hal ehwal manusia itu merupakan sebahagian dari urusan alam buana yang besar yang dikendalikan Allah, dan prinsip memberi ketaatan kepada Allah yang Maha Esa sahaja itu merupakan tugas seluruh alam buana di samping menjadi tugas manusia. Dan perbuatan menyeleweng dari prinsip ini merupakan satu perbuatan yang ganjil, bebal dan sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Tuanku yang memiliki teraju kekuasaan, Engkaulah yang mengurniakan kekuasaan kepada sesiapa yang Engkau berkehendaki, dan Engkaulah yang mencabutkan kekuasaan dari mereka yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Itulah hakikat yang terbit dari hakikat uluhiyah yang Maha Esa. Dari hakikat Tuhan yang Maha Esa lahirlah hakikat pemilik yang Maha Esa. Dialah yang memiliki teraju kekuasaan tanpa sebarang sekutu. Kemudian dialah yang mengurniakan pada sesiapa yang dikehendakinya sebahagian dari kekuasaannya sebagai suatu pinjaman yang bebas diambil balik pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Tiada seorang pun yang mempunyai hak milik yang tulen yang dapat berbuat sekehendak hatinya. Malah hak milik itu
adalah hak milik pinjaman yang tunduk kepada syarat-syarat dan arahan-arahan pemilik sejati. Apabila si peminjam melakukan urus tindak yang bertentangan dengan syarat-syarat itu, maka urus tindak itu tidak sah dan wajiblah ia mengembalikan kuasa itu balik di dunia ini, dan adapun di akhirat dia akan dihisap terhadap urus tindakannya yang salah dan bertentangan dengan syarat pemilik asal yang telah memberi milik kepadanya itu. Demikianlah juga dialah yang memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dan menghinakan sesiapa yang dikehendakinya, dan tiada siapa yang berhak menegurkan keputusannya. Tiada siapa yang berkuasa menolak keputusan dan ketetapannya. Dialah yang memegang teraju segala urusan, dan tiada sesiapa pun yang berhak mengendalikan ikhtisas ini selain dari Allah. Dalam pentadbiran Allah terdapat kebajikan dan kebaikan belaka. Dia menjalankan pentadbiran itu dengan adil dan saksama. Dia memberi kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan mencabutkan kekuasaan dari sesiapa yang dikehendakinya dengan adil dan saksama. Dia memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan adil dan saksama, dan menghinakan sesiapa yang dikehendakinya dengan adil dan saksama. Keadilan itulah kebaikan dan kebajikan yang hakiki dalam segala keadaan, dan itulah kehendak iradat Allah yang mutlak dan kudrat Allah yang mutlak untuk merealisasikan kebajikan dan kebaikan ini dalam segala keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan engkaulah terletaknya segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa di atas segala sesuatu. Ayat 26. Pentadbiran Allah terhadap urusan-urusan hidup dan kebajikan manusia merupakan sebahagian dari pentadbiran agungnya terhadap seluruh urusan alam, buana dan urusan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan engkaulah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkaulah yang mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat 27. Harakat siang dan malam. Pengungkapan secara gambaran mengenai hakikat yang besar ini dapat memenuhi hati, perasaan, penglihatan dan panca indera seseorang dengan memasuki dengan hakikat ini dengan hakikat ini. Harakat yang halus yang saling memasuki, iaitu harakat memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan hakikat mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah harakat yang membuktikan kudrat Allah tanpa sebarang kekeliruan dan pertikaian apabila hati seseorang memberi perhatian yang teliti kepadanya, dan apabila ia mendengar kepada suara fitrah yang benar dan mendalam. Sama ada pengertian memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam ialah siang mengambil sebahagian dari malam atau malam mengambil sebahagian dari siang dalam masa peredaran musim-musim, atau masuknya siang ke dalam malam dan masuknya malam ke dalam siang ketika kegelapan merangkap masuk di waktu senja dan ketika kecerahan merangkap masuk di limun pagi. Kedua-dua pengertian ini membuat hati seseorang melihat tangan kudrat Allah menggerakkan bintang-bintang dan mengedarkan bumi yang gelap itu di hadapan matahari yang terang benderang, menukarkan tempat-tempat yang gelap dengan tempat-tempat yang cerah. Kemudian kegelapan malam perlahan-lahan bertukar kepada kecerahan siang, dan pagi perlahan-lahan bernafas dalam kegelapan. Kemudian malam perlahan-lahan menjadi panjang
apabila ia memakan hari siang pada permulaan musim dingin. Kemudian perlahan-lahan pula siang menjadi panjang apabila ia menarik sebahagian malam di permulaan musim panas. Kedua-dua harakat siang dan malam itu tidak pernah didakwa oleh seseorang pun bahawa dialah yang memegang benang-benang rahsianya yang halus, dan tidak ada seorang pun yang berakal pun pernah mendakwa bahawa harakat siang dan malam itu berlangsung secara kebetulan sahaja tanpa pentadbiran. Hayat dan maut. Demikian juga hayat dan maut atau hidup dan mati, salah satunya bergerak meniti pada yang lain dengan beransur-ansur dan perlahan-lahan. Pada setiap saat yang melalui setiap yang hidup, kita dapati maut bergerak meniti pada yang hidup dan memakankannya. Kemudian hayat dibina kembali padanya, iaitu sel-sel yang hidup mati, dan kemudian sel-sel yang baru pula muncul dan bekerja. Mana-mana yang hilang dan mati akan kembali hidup dalam pusingan yang lain, dan mana-mana yang muncul hidup akan kembali mati dalam pusingan yang lain. Inilah yang berlaku pada yang hidup. Kemudian lingkungan maut itu semakin meluas, iaitu yang hidup itu mati semuanya, tetapi sel-selnya akan berubah pada zarah-zarah yang masuk ke dalam satu rangka susunan yang lain, kemudian masuk ke dalam satu jisim yang hidup, lalu ia bergerak hidup. Demikianlah pusingan hayat dan maut itu berlangsung setiap saat, malam dan siang, dan tiada seorang pun yang pernah mendakwa bahawa dialah yang melakukan sesuatu dari pusingan itu, dan tiada seorang pun yang berakal pun yang mendakwa bahawa pusingan itu berlaku sedemikian secara kebetulan tanpa pentadbiran. Harakat yang berlaku di seluruh alam buana dan harakat yang berlaku pada setiap yang hidup adalah harakat yang halus, mendalam, seni dan hebat. Harakat ini telah ditunjukkan oleh ayat Al-Quran yang pendek ini pada hati dan akal manusia. Harakat ini membayangkan kudrat Allah yang Maha Kuasa, Maha Cipta, Maha Pencipta, Maha Halus dan Maha Mentadbir. Bagaimana manusia berusaha mengasingkan pentadbiran urusan kehidupan kreatif dari Allah yang Maha Halus dan Maha Pentadbir. Bagaimana manusia memilih untuk mengadakan undang-undang dan peraturan-peraturan dari ciptaan hawa nafsu mereka sendiri, sedangkan mereka merupakan sebahagian dari alam buana yang ditadbirkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mendalam ilmu pengetahuannya. Kemudian bagaimana manusia memperhambakan satu sama lain dan mempertahankan satu sama lain, sedangkan seluruh mereka diberi rezeki oleh Allah dan seluruh mereka bergantung kepada kemurahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkaulah yang mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa dihisap. Tanpa hisap. Ayat 27. Inilah sentuhan yang mengembalikan hati manusia kepada hakikat yang agung, iaitu hakikat uluhiyah yang Maha Esa, hakikat pentadbiran yang Maha Esa, hakikat penciptaan yang Maha Esa, hakikat pengendalian yang Maha Esa, dan hakikat pemilikan yang Maha Esa, dan hakikat pengurniaan yang Maha Esa. Ia juga mengembalikan hati manusia kepada hakikat bahawa ketaatan itu hanya kepada Allah yang Maha Pentadbir sahaja, yang memiliki teraju kekuasaan, yang menentukan kemuliaan dan kehinaan, yang memati dan menghidupkan, yang murnia dan yang menahan, dan yang mentadbirkan urusan alam buana dan manusia dengan adil, saksama dan penuh kebajikan dalam segala keadaan. Sentuhan ini juga menguatkan kecaman yang telah dikemukakan dalam ceraian ayat
yang silam terhadap sikap ahli kitab yang enggan berhakimkan kitab Allah yang mengandungi peraturan-peraturan dan undang-undang Allah untuk manusia. Sedangkan undang-undang Allah lah yang mentadbirkan seluruh urusan alam, buana dan urusan manusia. Dan dalam waktu yang sama, ia membuka jalan kepada amaran yang akan disebut di dalam seraian ayat yang berikut, yang melarang orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir selaku sahabat-sahabat setia dengan membelakangi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak mempunyai apa-apa kuasa di dalam alam buana ini. Malah segala urusan alam ini tergenggam di tangan kudrat Allah, dan dialah penaung dan pelindung para mukmin, bukannya yang lain darinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.